Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita akan lihat topik wang. Okay, sebelum kita mulakan kelas hari ni, cikgu nak kamu fikir dulu apa yang kita gunakan untuk aktiviti wang dalam seharian kita. Okay, kalau kamu boleh buka buku teks dalam muka surat 1, kita tengok gambar rajah ni. Dia menerangkan pertama sekali ibu tengah masukkan wang buku teks jilid 2 buku teks jilid 2 yang topik wang. Kita dah masuk semester baru ni, kita akan tengok buku teks jilid 2 muka surat 1. Okey, ibu masukkan lagi 250, manakala dulu dah simpan 200. Wah, semakin banyak wang saya. Ni Aming ni, dia dah penuhkan wang dia kan. Dulu ada masuk 200, sekarang mak dia masuk lagi 200 setengah. Okey, gambar di bawahnya pula. Nenek saya hendak simpan 150 pula saya nak derma pada orang miskin. Saya ingin melabung 5,000 untuk pendidikan anak saya. Okey, ini gambar raja ataupun biasa kita tengok dekat situasi dekat bank. Kamu semua kena faham lah, wang yang biasa kita gunakan angka-angkanya agak besar dekat bank ni. Tapi untuk kamu tahun 3, benda yang senang. Kita nak tengok apa yang kita gunakan biasa dalam kehidupan seharian kita. Contohnya macam beli buku, beli makanan, beli gula-gula. Sekarang ni dalam waktu pandemik ni kita tak bolehlah pergi untuk tengok untuk pergi beli barang-barang lah, sebab kamu kena bergantung pada ketua keluarga. Tapi dalam kehidupan seharian yang normal, kita tengok kita boleh gunakan duit kita ataupun wang dalam urusan seharian. Macam kamu sebelum pergi sekolah, mak akan bekalkan dengan duit lah. Biasanya duit untuk beli makanan di kantin. Maksimum saya pernah tanya paling banyak RM5. Paling tidak pun ada RM2 untuk beli air dan makanan. Sebab kantin kita tak mahal sangat pun. Okey, kamu tengok. Yang pertama sekali, kamu kena faham penggunaan penambahan wang lah. Kira jumlah harga basikal dan topi. Okey, dia dah bagi dalam jadual ni harga basikal dan topi muka surat 2. Okey, jadi penambahan yang dekat sini yang berlaku adalah seperti biasa ni. Kalau kamu nampak, cumanya ada penambahan simbol ringgit Malaysia RM. Di depan ni adalah simbol. Jadi susunan nombor adalah macam yang kita belajar dulu. Masih lagi sama. Dia ada nilai ringgit, RM10, RM100. Jadi kamu susun je macam tu untuk kamu buat penambahan seperti biasa. Jadi untuk penambahan ni, cikgu nak kamu tengok betul-betul dia punya nilai tempat dia. Okey, dan kamu faham dia punya penggunaan simbol ni. Perlu ke kita letak dekat depan ni? Perlu sebab kita mula melakukan proses penambahan wang. Kamu teruskan lagi. Ini semua latihan. Ini adalah penambahan berulang yang kita belajar sebelum ni. Penambahan berulang cuma ditambahkan simbol saja dekat beberapa ni ada 3 penambahan kan. Jadi dia tambah simbol ringgit Malaysia, RM, ringgit Malaysia. Berapakah jumlah harga barang ketiga-tiga barang itu? Jadi dia dapat 565. Jumlah harga ketiga-tiga barang itu adalah 565. Okey, bandingkan kedua-dua cara, manakah lagi mudah dan bincangkan. Okey, kamu boleh pilih mana yang mudah. Tapi kita nak galakkan kamu gunakan penambahan berulang biasanya cikgu galakkan guna cara 2 ni. Cara 1 ni kamu kena buat naik atas, dan cara 2 kamu letak bawah, terus ke bawah dan kamu tambahkan terus untuk elakkan kekeliruan. Okey, yang kedua, tengok kedua, ini adalah penambahan yang mulai titik perpuluhan titik perpuluhan ataupun nilai sen. Titik perpuluhan ni adalah sen.
5 sen RM2,073, 5 sen RM948, 60 sen RM1,329.75. Jadi kamu tengok sen, jadi nombor selepas titik perpuluhan hanyalah 2 lah, tak boleh 3. Tengok untuk sen ni yang kita gunakan sekarang hanyalah untuk tu. Jadi bila kamu nampak titik perpuluhan, kamu susun betul-betul balik kat sini belakang. Okey. Jadi penambahan berlaku macam biasa juga. Jadi tambahkan macam biasa dan simbol diletakkan di depan. Masih lagi diletakkan di depan. Okay, kita tengok jadi buku teks kita dulu sebelum kita tengok latihan kita. Okey, tengok ni. Yang ni mencari anu . Okey, macam mana cari anu? Jadi penambahan ni dia tahu bila sini sama dengan 7,000, penambahan berlaku, jadi hanya perlu tolak lah 3,480, tolak dengan jawapan yang diberi. Jadi kamu dapat anu yang kena cari ni. Okey. Jadi simbol masih lagi dia letak dekat sini simbol. Okey, inilah cuba ini . Kita boleh cuba, nanti cikgu terangkan tolak dulu 2, tolak terus cikgu terangkan. Okey, penolakan masih juga yang sama . Masih lagi sama penolakan. Jadi berapakah beza? Ni biasanya ayat penyelesaian masalah. Berapakah beza? Jadi kamu kena tolak lah bila suruh cek beza 3,800 dengan 7,600. Macam mana nak tolak ni? Kalau kita susun dalam bentuk lazim masih lagi sama . Masih lagi sama, dia seperti itu. Jadi 380 tolak dengan 760 ringgit. Jadi dapat 3,040 ringgit. Okey, muka surat 3 . Tengok yang B ni. Adi membayar 4,600 untuk piano dan gitar itu, cari baki wangnya. 4,600 tolak 3,800 tolak 760. Jadi baki Adi adalah RM40. Jadi kamu tengok dekat sini, dia punya simbol masih lagi sama. Tak di depan sekali . Jadi kamu buat proses tolak yang sama. Proses tolak ni macam kita dah belajar kat awal-awal semester dulu, kita belajar tolak dan tambah kan. Tambah dan tolak ni masih lagi sama kecuali terdapat simbol ini, okey. Yang ni ada perpuluhan ni. Okey, yang ada titik perpuluhan atau titik sen. Jadi kamu susun titik perpuluhan ni, titik sen ni pada yang sama. Okey, muka surat 5. Okey, muka surat 5, tengok. Ini kita mula. Tengok, kita mula sekarang, kita mesti jimat elektrik, menggunakan elektrik. Jadi dia buat penolakan. Penolakan dia masih lagi biasa lah, macam biasa. Okey, kira baki. Okey, tengok kat sini. 700 tolak dengan 638 tolak dengan 95 sen. Jadi 95 sen ni sebenarnya dia bukan RM. Kamu perasan kan? Bukan RM. Jadi kamu kena tukarkan dia kepada sen. Macam mana nak tulis sen? Okey, tengok kat atas ni. 95 sen macam ni RM. Okey, 0.95. Ini adalah 95 sen. Okey, dia tak ada ringgit, dia ada 95 sen. Jadi pengiraan tambah dan tolak adalah kita punya wang ni adalah kita punya pengetahuan asas yang kita ada pada awal-awal tahun dulu sampailah perpuluhan. Jadi bila nak tolak, benda yang sama akan berlaku. Okey. Mencari anu masih ada lagi dan latihan cuba ini. Okey, cikgu nak kamu tengok dulu dalam muka surat sampai muka surat 6 ni, kamu fahamkan apa yang berlaku setiap kali ada RM ataupun ringgit Malaysia ni. Kenapa kita letak ringgit Malaysia tu Okey. Kenapa kita letak ringgit Malaysia, dan kita kena faham dalam kehidupan seharian kita ni kita akan guna benda ni. Tercumanya nilai dia adalah lebih besar dekat sini. Yang ni adalah 16 sampai 1000 dah ni. Mungkin sikit-sikit pening tapi jangan risau, kita akan tengok progress dia. Ada yang tahu je terus buat ni, tapi untuk kelas ni cikgu nak kamu lebih fahamkan cara buat dia dan kat mana nak letak dia punya titik perpuluhan ni sebenar, dan letakkan ringgit Malaysia ni. Perlukah kamu buat macam mana?
Okey. Cikgu nak kamu tak faham benda tu. Mana kamu nak letak titik perpuluhan, mana kamu letak ringgit Malaysia ni. Sebab simbol yang dibagi ringgit Malaysia ni adalah simbol Simbol hanyalah simbol. Jadi kalau cikgu tutup ringgit Malaysia ni pun kamu boleh kira. Kamu boleh kira. Jadi bila cikgu tutup ringgit Malaysia ni kamu boleh kira, tak ada masalah. Cumanya bila kamu nampak ringgit Malaysia ni, kamu jangan takut. Tengok mana ringgit Malaysia tu dan kamu kira je macam biasa yang kamu belajar sebelum ni. Jadi tak ada masalah. Alright. Okey, hari ni 2 tu. Nanti cikgu proceed dengan aktiviti dekat buku aktiviti. Cikgu nak kamu siapkan buku aktiviti. Sambil-sambil tu kamu dengar-dengar cikgu cakap ni, kamu boleh buat dekat buku aktiviti. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.